Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan ulasan teks di bawah subjek kajian teks Surdin dan Falsafah. Nama saya Nurul Ain binti Mansur, bernombor matrik A176513. Dalam dunia yang semakin rencam dan penuh dengan masalah sosial dan sebagainya, adalah menjadi satu keperluan untuk kita sebagai umat Islam memahami bidang-bidang yang terkandung dalam agama kita sendiri, baik bidang tafsir, bidang hadis, bidang akidah maupun tasawuf dan banyak lagi bidang. Dan penguasaan kita terhadap bidang-bidang tersebut sebenarnya menjadi benteng kepada kita dari agar kita berada pada landasan yang benar dan tidak tenggelam dalam kesesatan maupun kebatilan. Bagi melengkapkan penulisan ini, penulis akan mengulas 3 bidang yang utama dan yang pertamanya dalam bidang tafsir, penulis akan mengulas surah Luqman ayat 12 hingga 14 dalam tafsir fi Zilalil Quran. Dan dalam bidang hadis, penulis akan mengulaskan hadis 40 Nabawi, Arba'in Nabawiyah, iaitu hadis nombor 4 berkaitan dengan bab kitaran kehidupan dan kematian manusia. Dan yang terakhir dalam bidang tasawuf, penulis akan menguraikan mengenai kitab Ayyuhal Walad, A Letter to a Disciple, nasihat nombor 2 berkaitan dengan perihal bagaimana menerima nasihat. Penulis akan menguraikan dan mengulas mengenai surah Luqman ayat 12 hingga ayat 14, di mana sebelum mendalami huraiannya, sebagai kita sedia maklum bahawa tafsir fi Zilalil Quran adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Said Qutb Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Said Qutb. Dan tafsir ini merupakan tafsir yang popular dan sering dijadikan rujukan utama dalam mana-mana penulisan, kajian dan sebagainya. Daripada keseluruhan pembacaan dan pengkajian saya terhadap tafsiran yang dibawa oleh dalam tafsir fi Zilalil Quran bagi ayat 12 hingga 14 ini, kita dapat melihat bagaimana ayat yang ke-12 adalah sebuah bimbingan daripada Al-Quran kepada umat manusia secara tidak langsung, di mana ayat ini menyeru untuk manusia sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi nikmat yang paling utama. Dan dalam ayat ini juga, menurut pentafsir, kita sesungguhnya orang yang rugi itu adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah, sedangkan kata Luqmanul Hakim, bersyukur itu merupakan bekalan yang berguna dan besar faedahnya kepada mereka yang mengamalkannya. Dalam erti kata yang lain, pembawaan ayat yang ke-12 ini adalah sebagai peringatan kepada umat manusia untuk sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala apa yang dikurniakan, sama ada perkara itu hadir dalam bentuk ujian maupun hadir dalam bentuk nikmat. Kerana sesungguhnya apabila kita bersyukur, yang ringan, yang berat akan terasa ringan, yang susah akan terasa senang. Baik, seterusnya bagi ayat 13 dalam surah Luqman membicarakan mengenai persoalan tauhid, di mana Luqmanul Hakim menyampaikan nasihat kepada anaknya untuk menjauhi dan meninggalkan perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana syirik itu sendiri merupakan suatu kezaliman yang amat besar bagi diri sendiri. Dalam tafsir fi Zilalil Quran, hakikat larangan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala ini ditegaskan sebanyak 2 kali, di mana kali pertamanya ia disebut berserta dengan larangan berserta dengan alasannya, dan kali kedua larangan itu ditegaskan dengan kata-kata penguat sebagai mesej daripada Al-Quran bahawasanya perbuatan mensyirikkan Allah itu perlu, wajib untuk dijauhi, kerana akibat dari perbuatan syirik itu sendiri akan memakan diri pelaku. Ayat yang ke-14 di mana nasihat dan bimbingan yang diceritakan melalui kisah Luqmanul Hakim adalah berkenaan dengan hubungan di antara anak dan kedua ibu bapanya. Dan di dalam kerangka nasihat yang diberikan, Al-Quran menjelaskan bagaimana wujudnya hubungan antara anak dan kedua ibu bapa itu
dengan uslub yang amat halus, di mana kebanyakan hubungan yang digambarkan itu adalah hubungan yang penuh dengan kasih sayang, kelembutan, kemesraan dan sebagainya. Namun, apa yang cuba disampaikan menurut pentafsir dalam Fizilalil Quran, walaupun hubungan kepada kedua ibu bapa itu perlu diutamakan, namun dalam susunan keutamaan, hubungan akidah hendaklah diutamakan dan hubungan kekeluargaan, baik hubungan anak kepada kedua orang tuanya, menduduki tempat yang kedua selepas hubungan akidah. Bermakna, menurut pentafsir, Al-Quran menyeru manusia supaya mengutamakan hubungan dengan Allah terlebih dahulu dan kemudian hubungan dengan kedua orang tua datang selepas daripada itu. Sebagai kesimpulan bagi ulasan kitab tafsir Fizilalil Quran, surah Luqman ayat 12 hingga 14, boleh saya simpulkan mesej-mesej dan isi penting yang terkandung di dalamnya adalah untuk menggambarkan nasihat yang diberikan melalui kisah Luqmanul Hakim. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk memberi peringatan kepada umat manusia akan beberapa perkara. Yang pertama, untuk sentiasa bersyukur kepada Allah kerana wujudnya manfaat di sebalik perilaku bersyukur itu sendiri. Yang kedua, kewajipan untuk menjauhi perbuatan syirik kerana ianya mendatangkan keburukan pada mereka yang melakukannya. Dan yang terakhir, wajibnya kepada seluruh umat manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua kerana redha Allah itu tergantung pada redha kedua orang tuanya. Baik, seterusnya saya akan mengulaskan mengenai bahagian hadis di mana saya merujuk kitab Arba'in Nabawi ataupun hadis 40 yang ditulis oleh Imam Nawawi. Dan hadis yang akan saya huraikan adalah mengenai hadis yang keempat, mengenai kitaran penciptaan manusia dan juga kematiannya. Berdasarkan hadis yang dibentangkan sebentar tadi, boleh kita fahami bahawa hadis ini cuba untuk menjelaskan proses penciptaan manusia yang bermula dari peringkat sekecil-kecil peringkat sehinggalah ke peringkat manusia itu dilahirkan. Dan dari hadis ini sendiri menjelaskan manusia itu diciptakan dari setitik air mani, lalu menjadi segumpal darah dan pada akhirnya membentuk seketul daging. Dan setelah itu, barulah para malaikat meniupkan roh baginya dan ditetapkanlah bagi manusia itu 4 perkara. Termasuklah rezeki, ajal, amalan dan bagaimana pengakhirannya sama ada baik ataupun buruk. Dan ada beberapa perkara yang boleh kita keluarkan daripada hadis tersebut adalah bagaimana proses kejadian janin dalam rahim itu mengambil masa, setiap satu peringkatnya mengambil masa selama 40 hari bagi satu peringkat. Dan ianya orang kata berada dalam fasa tadarruj. Tadarruj itu adalah satu fasa beransur-ansur dari satu marhalah ke satu marhalah yang lain. Dan tadarruj itu bukanlah tanda Allah SWT tidak mempunyai kudrat untuk mencipta manusia sekaligus, akan tetapi ini adalah taklim oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya untuk menjalankan setiap urusan itu secara perlahan dan tertib tanpa perlu tergesa-gesa dan melulu. Di samping itu, hadis ini cuba menunjukkan kepada kita bagaimana penyudah kepada manusia itu tergantung pada amal yang dikerjakannya ketika hidup di atas muka bumi Allah. Menurut Mustafa 2007, yang memetik kata Ibn Hajar Al-Haytami, penyudah kejahatan itu bergantung pada sesuatu yang disembunyikan di dalam batin seseorang hamba. Andai kata baik pada awalnya, tidak semesti di akhirnya akan kekal sekiranya dia tidak berusaha untuk memastikan kebaikan di akhir usianya. Oleh kerana itu, janganlah kita terpedaya dengan zahir keadaan seseorang insan itu kerana dalam mana-mana keadaan penyudah amal di akhir usia itulah yang menjadi penentu akhir untuk seseorang. Bagi kitab
bahagian tasawuf, saya menguraikan melalui kitab Ayyuhal Walad, dan nasihat nombor 2 iaitu berkaitan dengan bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat yang merupakan himpunan nasihat oleh Imam Al-Ghazali. Baik. Menurut Imam Al-Ghazali, dalam konteks memberi dan menerima nasihat, memberi nasihat itu adalah perihal yang mudah untuk dilakukan oleh sesiapa sahaja. Namun, menerima nasihat itu adalah perkara yang paling sukar. Kerana pada hakikatnya, nasihat itu menurut Imam Al-Ghazali rasanya pahit dan ianya akan dirasai oleh golongan-golongan yang sering dan cenderung meletakkan nafsu mengatasi segala-galanya. Kemudian Imam Al-Ghazali turut menjelaskan bagaimana nafsu itu sangat berbahaya kerana nafsu itu sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang hanya bertunjangkan keseronokan sekiranya tidak dikawal. Dan antara bahaya besar mengikuti hawa nafsu adalah tersesat daripada kebenaran dan tenggelam dalam kebatilan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 56 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan katakanlah lagi, aku tidak akan menurut hawa nafsu kamu, kerana kalau aku turutinya, sesungguhnya sesatlah aku dan tiadalah aku dari orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Dan dalam hal ini kita boleh melihat bagaimana Imam Al-Ghazali cuba untuk menunjukkan nasihat ini kepada mereka yang berilmu. Kerana ada sebahagian golongan yang berilmu cenderung untuk terlupa akan amanah yang digalasnya setelah memperolehi sesuatu ilmu. Dan Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa bagaimana jika ilmu itu diperoleh dan tidak diamalkan, maka dia akan mendapat kerugian yang amat besar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat nanti ialah seorang yang alim tapi tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah SWT dengan ilmunya. Oleh hal yang demikian, seseorang yang berilmu itu, jika dia tidak beramal dengan ilmu yang diperolehinya itu, pada hari kiamat kelak dia akan dipersoalkan dengan soalan-soalan yang jauh lebih berat berbanding mereka yang dikatakan jahil ataupun tidak mengetahui apa-apa. Apa yang saya boleh rumuskan daripada nasihat Imam Al-Ghazali yang terhimpun dalam kitab Ayyuhal Walad, nasihat Imam Al-Ghazali ini adalah untuk mengingatkan kita akan kepentingan menerima nasihat meskipun pahit, tanpa mengira ketinggian ilmu kita. Tinggi ataupun rendah sesuatu ilmu itu, nasihat yang baik hendaklah diikuti dan diterima bagi kebaikan dan manfaat diri sendiri. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum, fitrah manusia mudah lupa. Maka menjadi satu keperluan untuk kita sebagai manusia saling mengingati. Dan suka untuk saya memetik kata-kata Ibn Qayyim yang bermaksud ilmu tanpa amal umpama pohon yang tidak berbuah. Rumusan secara keseluruhan, secara tuntasnya bagi memahami Al-Quran ataupun tafsirannya dan mengambil pengajaran sama ada daripada bidang hadis, bidang akidah, bidang Al-Quran dan lain-lain bidang, pemahaman dan penguasaan dalam bidang-bidang tersebut adalah amat penting dalam kehidupan sebagai seorang Muslim agar kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT dan melindungi diri kita dan iman kita daripada jatuh ataupun tenggelam dalam kesesatan dan kebatilan. Dan sesungguhnya jika kita mengamalkan segala apa nasihat, pengajaran dan juga ibrah yang terkandung dalam Al-Quran maupun hadis, maka kita akan beroleh manfaat yang besar, bukan sahaja di dunia, malah juga di akhirat. Tuntasnya, agama itu adalah panduan
yang mesti diamalkan, bukan sekadar hiasan untuk ditetap dan dihafal begitu sahaja. Dan kata sebagaimana kita sedia maklum, barang siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan hadis, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.